Assalamualaikum, antum-antunna. Ana Balkis. Ana Nurul Ifa. Dan Ana Aziza. Hari ini, kami akan menerangkan tentang beberapa bahagian daripada silibus tingkatan 2 iaitu bab 3 mengenai nutrisi. Antara tajuk yang akan kita bincangkan adalah sistem pencernaan manusia, tindakan enzim dalam alio, proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan, asimilasi dan penyahtinjaan. Kita akan mulakan dengan pengenalan kepada sistem pencernaan. Pencernaan makanan ialah proses penguraian makanan yang kompleks dan besar kepada molekul-molekul yang lebih kecil, ringkas dan boleh larut supaya diserap ke dalam sel-sel badan. Sistem pencernaan pula terbahagi kepada dua iaitu fizikal dan kimia. Proses fizikal bermaksud proses pemecahan makanan yang dimakan kepada cebisan-cebisan kecil di dalam mulut dengan bantuan gigi, lidah dan ailio. Proses ini melibatkan peristalsis. Proses kimia pula bermaksud proses penguraian makanan daripada molekul-molekul kompleks dan kepada molekul-molekul ringkas dengan bantuan enzim. Sistem-sistem ini ada perbezaannya. Sistem pencernaan fizikal hanya berlaku di dalam mulut sahaja dan tidak melibatkan enzim. Sistem pencernaan kimia pula berlaku di dalam mulut, perut, duodenum dan usus serta melibatkan bantuan enzim. Namun, ia juga mempunyai persamaan iaitu kedua-duanya berlaku pemecahan makanan dan berlaku di salur pencernaan. Kita beralih pula kepada struktur sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia terdiri daripada satu tiub yang disebut sebagai salur pencernaan dan beberapa organ lain seperti hati, pundi hempedu dan pankreas. Salur pencernaan ialah tiub panjang yang bermula dari mulut dan berakhir di dubur. Laluannya mengikut urutan bermula dari mulut, diikuti oleh esofagus, perut, duodenum, usus kecil, usus besar dan kemudian rektum dan berakhir dengan dubur. Setiap organ pencernaan ini mempunyai keadaan aliran makanan yang tersendiri. Apabila makanan memasuki mulut, makanan akan dikunyah oleh gigi dan cebisan makanan tersebut dilembutkan oleh ailio. Amilase lio dalam ailio menguraikan kanji kepada maltosa. Yang kedua, makanan akan melalui esofagus. Makanan yang memasuki esofagus disebut sebagai bolus. Proses peristalsis pada dinding esofagus menolak bolus untuk memasuki saluran pencernaan ketiga iaitu perut. Dinding perut akan merembeskan protis dan asid hidroklorik. Asid hidroklorik mengaktifkan protis dan membunuh bakteria di dalam perut. Protis mencernakan protein kepada polipeptida. Makanan yang menjadi separa cecair disebut sebagai kim. Seterusnya, makanan akan memasuki bahagian pertama usus kecil iaitu duodenum. Hati menghasilkan jus hempedu yang disimpan oleh pundi hempedu. Jus hempedu mengemulsikan lemak menjadi titisan kecil dan menetralkan asid dalam kim. Pankreas menghasilkan jus pankreas yang mengandungi enzim amylase, protis dan lipase. Amylase pankreas mencernakan kanji menjadi maltosa. Protis mencernakan polipeptida menjadi dipeptida. Lipase mencernakan lemak menjadi asid lemak dan gliserol. Selepas itu, makanan akan melalui usus kecil. Usus kecil merembeskan enzim maltase dan protis. Maltase mencernakan maltosa menjadi glukosa. Protis mencernakan dipeptida menjadi asid amino. Setelah memasuki usus kecil, makanan yang tidak tercerna akan memasuki usus besar. Proses penyerapan semula air berlaku di dalam usus besar. Sebelum disingkirkan, makanan yang tidak tercerna dikenali sebagai tinja akan memasuki rektum dan tersimpan sementara di dalamnya. Tinja disingkirkan dari badan melalui dubur. Dalam proses ini terdapat beberapa enzim yang terlibat. Ini adalah ringkasan kepada enzim-enzim yang disebutkan tadi. Mari kita lihat pula video berkenaan tindakan enzim dalam ailio. Tindakan amylase liur ke atas kanji boleh ditunjukkan dalam suatu eksperimen.
Tuangkan 10 ml ampaian kanji ke dalam setiap tabung uji. Tambahkan 4 ml larutan air liur ke dalam tabung uji R. Kacau campuran dengan rod kaca yang bersih. Keluarkan 2 ml larutan daripada setiap tabung uji. Sekarang, titiskan beberapa titis larutan iodin ke dalam tabung uji Q dan beberapa titis larutan Benedict ke dalam tabung uji R serta panaskan tabung uji R. Larutan di dalam tabung uji Q bertukar menjadi biru gelap, manakala larutan di dalam tabung uji R kekal berwarna biru cair. Sekarang, letakkan tabung uji Q dan R di dalam kukus air pada suhu 37 darjah Celsius. Selepas 30 minit, keluarkan tabung uji daripada air. Titiskan beberapa titis larutan iodin ke dalam tabung uji Q. Titiskan beberapa titis larutan Benedict ke dalam tabung uji R dan panaskan. Larutan di dalam tabung uji Q kekal berwarna biru gelap, manakala larutan di dalam tabung uji R membentuk mendakan merah bata. Zat yang terdapat di dalam air liur mencernakan air liur kepada amylase liur. Mari kita beralih kepada proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan. Ia ditafsir apabila makanan yang tercerna terdiri daripada molekul-molekul kecil mudah diserap ke dalam sistem peredaran darah melalui dinding usus kecil. Ianya dipenuhi dengan berjuta-juta unjuran halus yang disebut bilus. Molekul-molekul kecil tersebut kemudiannya dibawa ke seluruh bahagian badan. Struktur bilus terdiri daripada permukaan usus kecil berlipat-lipat untuk menambahkan luas permukaan dan meningkatkan kadar penyerapan hasil penyerapan. Dinding bilus sangat nipis, iaitu setebal 1 sel sahaja untuk meningkatkan kadar penyerapan. Salur darah di usus kecil berfungsi untuk mengangkut nutrien ke seluruh bahagian badan. Nutrien bersaiz kecil yang boleh menembusi dinding usus kecil dibawa oleh darah ke sel-sel. Makanan yang tidak tercerna bersaiz besar tidak dapat menembusi dinding usus kecil. Selepas melalui proses ini, makanan yang telah dicerna dan diserap ke dalam vilus perlu sampai ke sel-sel badan. Molekul yang telah diserap ke dalam vilus akan mengalami asimilasi. Asimilasi ialah proses pengagihan hasil akhir pencernaan bagi kegunaan sel-sel badan kita. Badan kita menggunakan hasil akhir pencernaan seperti berikut. Glukosa digunakan untuk menghasilkan tenaga dalam respirasi. Asid amino digunakan untuk membentuk komponen sel-sel. Asid lemak dan gliserol bergabung untuk membentuk lemak yang berfungsi sebagai penebak haba dan pelindung organ dalaman. Untuk memastikan molekul makanan sampai ke sel-sel badan, ketiga-tiga sistem tersebut telah terlibat. Sistem pencernaan akan memecahkan partikel makanan yang besar dan kompleks kepada molekul kecil dan ringkas supaya boleh diserap ke dalam vilus. Sistem peredaran darah pula mengangkut molekul kecil dan ringkas ke sel-sel badan. Akhir sekali, proses asimilasi akan mengagihkan hasil akhir untuk pembentukan sel-sel baharu, respirasi dan pengawalan suhu badan. Tajuk akhir untuk perbincangan kita hari ini ialah tentang sistem penyatinjaan. Prosesnya bermula apabila makanan yang tidak dicerna dan makanan yang tidak diserap di dalam usus kecil seperti serat, sisa rembesan salur pencernaan, sesa mati dan air akan bergerak ke usus besar. Semasa bergerak di sepanjang usus besar, air dan garam mineral akan diserap semula ke dalam aliran darah. Hal ini menyebabkan makanan yang tidak diserap dan tidak dicerna menjadi sisa pepejal yang disebut sebagai tinja. Tinja akan disimpan sementara di dalam rektum sebelum disingkirkan melalui tubuh. Proses penyikiran tinja daripada badan disebut sebagai penyatinjaan. Sampai di situ sahaja perbincangan kami tentang bab 3 nutrisi. Sempena kempen Tundukkan Pandangan yang sedang dijalankan ini, kami akan menguraikan sedikit mengenai hal menundukkan pandangan ini. Di dalam Al-Quran ada mengatakan di dalam surah An-Nur ayat 30, perintah bagi kaum lelaki yang berbunyi,
Katakanlah, wahai Muhammad, kepada orang-orang lelaki yang beriman, supaya mereka menyikat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Di dalam ayat 31 pada surah yang sama juga telah disebutkan perintah untuk kaum wanita pula, iaitu pertama, mengawal pandangan mereka, kedua, memelihara kehormatan mereka, ketiga, tidak memperlihatkan perhiasan tubuh kecuali yang zahir atau lelaki mahram, dan keempat, menutup belahan leher bajunya dan tudung kepala mereka. Di dalam kedua-dua ayat ini telah dinyatakan kewajipan untuk menyikat pandangan kita. Dalam kata lain, tundukkan pandangan. Perempuan solehah merupakan perhiasan terindah di dunia. Kecantikan itulah yang perempuan perlu tutup dari pandangan para lelaki. Dengan menutup aurat dengan sempurna, para perempuan dapat membantu para lelaki untuk melawan salah satu kelemahan terbesar mereka, pandangan mata mereka. Disebabkan itulah, perintah kepada perempuan lebih banyak daripada lelaki. Lelaki juga punya daya penarik yang tersendiri. Biarpun aurat lelaki tidak sebanyak aurat perempuan, namun seeloknya para lelaki memakai pakaian sopan agar tidak menarik mata perempuan untuk memandang. Dari mata turun ke hati. Kenapa boleh wujud istilah ini? Ini terjadi kerana perempuan mahupun lelaki sangat susah untuk menjaga pandangan, lagi-lagi para remaja. Sebab itu, ramai yang jatuh cinta pada usia muda. Handsome sikit, cantik sikit, terus suka. Kerana itulah, kedua-duanya perlu menjaga pandangan dan tidak mengundang orang berlainan jantina untuk memandang. Jika tidak dimulakan dengan mata, tidak sempat pun hendak sampai ke hati. Sekian, itu sahaja dari kami semua. Maaf jika ada kekurangan dalam pembentangan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.